So terima kasih pada Yuli. Next time kita akan berkongsi lagi untuk apa-apa yang mungkin siapa yang tak kenal Yuli, kita boleh tadilah FB Raja Lindsay. Okey, terima kasih kepada Yuli. Untuk ada 40 minit lagi, kita boleh teruskan kepada Kak Ina Gold Diamond Hasnina Rosdi, iaitu topiknya bagaimana nak kekal sehat awet muda. Awet muda saya tambah dan sehat tanpa ubat. Ini pun sebenarnya saki-baki tadi juga yang kita topik yang tadi tu kita bincangkan tadi. Tapi kita bagi pencerahan yang lebih bagus macam mana nak mengurus diri sekurang-kurang kita bersedia. Okey, kita bersilakan kepada Ina. Ada nampak? Sekejap, kena share salah skrin ni sebab ada tetamu lain nak skrin besar je Sekejap, skrin kedua kot baru boleh nampak. Skrin ni kot. Tak juga, kena bawa pergi sana. Sekejap Sekejap kita bawa pergi sini. Sekejap Okey. Nampak Nampak? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik last week. Topik Zoom meeting pertama tu kan bagaimana kita nak usaha untuk kita kekal sihat dan bebas ubat. Okay, hari tu kita nak bagi introduction apa benda-benda yang kita kena tahu. Tapi hari ni kita bagi cara dia. Sebab kalau biasa kita buat topik ni kita tak sebut lah kan. Kita tak sebut apa benda ni. Contoh macam kita habis last week dekat sini. Jadi dia mesti ada penyelesaian dia. Jadi hari ni kita nak bagi penyelesaian dia lah sambungan last week ni. Okay, bagaimana? Okay, so kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita kena hari-hari kena membuat pilihan. Contoh macam tadi Marwan kata, mati tu pasti. Orang kata hidup sihat ni pilihan kita. Kan? So, kita pilih macam mana. So, siapa kita hari ini adalah keputusan atau pilihan yang kita buat di masa lalu. Pilihan apa? Setiap hari kita perlu buat pilihan ni. Nak buat pilihan ni kena ada ilmu lah. Antaranya pilihan untuk merawat. Nak rawat macam mana. Pilihan untuk memahami cara rawatan. Nak belajar ke tak nak belajar ke. Ataupun ala pergi hospital lah senang. Makan Panadol lah senang. Itu pilihan kita. Kalau kita pilih untuk cara, pilihan untuk memahami cara rawatan ni, kalau kita pilih nak makan produk Songhu, kita kena fahamlah cara rawatan dia. Konsep rawatan dia. Konsep macam mana nak sihat dengan betul. Ada cara. Maksudnya, nak sihat ni, orang kata macam rezeki je ke ataupun macam mana nak cakap apa bahasa kita boleh macam kata rezeki lah, mungkin kita ni diberi rezeki dapat sihat, orang tu tak sihat macam tu kan, ada ke cara ataupun macam ikutlah kalau dapatlah aku dah usaha yang macam tu so jadi cara dia dua ni. Dalam dunia kita ada dua ni. Kita nak pilih yang hilang sakit cepat-cepat ke atau kita nak pilih healing, pulihkan badan kita secara naturally. So kalau kita pilih suppression ni maksudnya dia hilang dengan cepat lah, tapi tak ke arah penyembuhan. Kita kena ada ilmu lah. Pilihan untuk memahami cara rawatan ni kena faham apa maksud suppression, apa maksud healing tu. And then kalau suppression dah tentulah kita guna elopati. Elopati ni seperti mana kita bincang last week. Sekejap lagi Kak nak buat ringkasan sikit. Kalau healing ni kita guna holistic. So dua-dua ni pilihan kita. Kita nak yang macam mana. So macam mana, yang mana satu boleh jadi kita boleh kekal sihat tanpa ubat. Adakah suppression dengan elopati ni boleh kita pulih tanpa ubat? Adakah healing dengan holistic ni? Jadi semua itu pilihan kita untuk memahami betul-betul dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Okey, so kat sini Kak nak bagi sikit ringkasan dia. Kalau elopati, so pemantauan nak pakai pakar lah. Contohnya sakit jantung, pakai
jantung. You sakit macam mana, pakai macam mana. You cancer, pakai cancer. Tapi kalau holistik, kitalah doktor kat diri kita. Kitalah lebih faham diri kita. So kita nak pilih yang mana. So kalau alopati punca penyakit tidak diketahui. Contohnya asma, eczema. Sesimpel tu pun tak tahu kos. So bila tak tahu punca, macam mana kita nak rawat. Tapi kalau dalam holistik, toksik lah. Kan kita tahu sebab dia. Kan? Jadi objektif rawatan kalau alopati, hilangkan tanda yang diberi kat kita tu. Contohnya macam sakit kulit, keluar gatal-gatal, letak ubat hilang. Sedangkan sakit kulit tu ada sebab yang lain. Ataupun sakit kepala, makan Panadol hilang. Sedangkan sakit kepala tu ada tempat-tempat yang perlu diperbaiki. So badan bagi tahu, kita cepat-cepat tutup. Itulah nama suppression. Kalau holistik, kita penyembuhan jangka panjang, sepanjang hayat kita. So kalau kita sakit kepala, kita macam mana kita nak handle? Apa yang kita harus bagi? Itu yang kita nak bincang sekejap lagi. So kalau alopati ni kontrak rawatan dia, sepatutnya lah alopati ni memang penting pun. Hospital memang penting dalam kehidupan kita, sebab itulah ada bidang kedoktoran, ada hospital dan sebagainya. Sebab ia perlu ketika kecemasan. Tapi kalau kita fokus on alopati ini untuk kita sembuh, memang kita tak akan sembuh. Sebagai contoh, tiba-tiba kita kena serangan jantung ataupun tiba-tiba kita kena stroke. Okay, kita pun dibawa ke hospital. Masa ke hospital tu kita diberi rezeki lah untuk tahu holistik contohnya. Jadi kalau kita terus dengan hospital, kita makan ubat cairkan darah, kita makan ubat darah tinggi. Okay, kalau lah kita masalah jantung, kita buat stent. Jadi kita ke arah merosakkan lagi sebab hari-hari kita masuk toksik, kita masuk kimia. Contohnya, kalau kita buat stent, kita kena makan ubat cairkan darah tu. Kalau tidak, stent tu akan, laluan yang kita buat tu boleh tersumbat. Jadi maknanya kita masuk toksik hari-hari. So jadi kita macam mana nak menuju ke arah sihat. Jadi sebab itulah, sepatutnya alopati ni kita guna untuk kecemasan. Dah ketika time tu dah settle, kita nak sembuh tu, kita kena move on to holistik sepanjang masa, setiap masa. Okey, kalau alopati rawatan dia memang guna ubat-ubat yang sangat toksik lah. Contoh ubat radiasi, kemoterapi, pembedahan, semua tu ke arah, kalau kemo menambahkan toksik yang sangat hebat. Sedangkan kita tahu tadi, kalau holistik, punca penyakit toksik. Jadi seboleh-bolehnya kita nak elak daripada rawatan yang menambahkan toksik. Kalau holistik rawatan dia apa? Pastikan buang air besar hari-hari. Nyah toksik. Pastikan kencing, kentut, buang angin. Nyah toksik. And then cukup nutrisi. Lepas tu elak kemasukan toksik. Pilihlah makanan yang sihat. So lifestyle kita ubah. Jadi maksudnya kita punca dia toksik, rawatannya buang toksik. Baru kena. Yang tadi puncanya tidak diketahui, rawatannya ubat. Ataupun buat radiasi dan sebagainya. So sebab itulah situasi dia, kita memang rasa macam okey, makin bagus sebab kalau kita asma guna inhaler tu terus boleh bernafas, besok asma guna lagi boleh bernafas, tapi lama-lama kondisi kita makin teruk. Tapi kalau kita guna holistik, kita asma kita kena muntahkan keluar. Tapi kita off lah, kita tak selesa sebab kita kena buang toksik tadi, buang lendir, buang kahak. Jadi cara rawatan kita kena muntahkan. So endingnya kita makin bertambah sihat sebab kesan rawatan untuk holistik ni toksik berkurang. Kalau kesan rawatan untuk alopati ni toksik bertambah. Jadi kita pilih yang mana. Ini pilihan kita. So kalau Kak Ina dengan Aufqala Shamhorian hari ini memilih holistik. So macam mana kita nak faham, nak objektif rawatan ni sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita ni, apa kita nak buat? Okey, cuba tengok ni. Penyelesaian dia, langkah pertama, tadi toksik kena dikeluarkan, mestilah kita kena jaga gesok usus ni untuk kekal sihat. Jadi kita kena cukup ilmu dalam bidang ni. Lepas tu, langkah kedua, jaga hati kita. Kan, kenali hati kita dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrah. Dua benda ni je. Jadi carilah ilmu ini untuk kita pastikan kita boleh kekal sihat dan kita sihat tanpa ubat. Jadi kalau kita tak faham dua benda ni je, apa ilmu dia untuk memahami situasi ini? Apa benda yang kita kena ada untuk jaga sistem gesok usus kita? Ini satu fitrah tubuh badan kita yang kita tak boleh ubah. Contohnya badan perlu air. Boleh tak kita kata tak perlu air?
Itu fitrah badan kita yang kita kena fulfill lah untuk kita pastikan dia sihat. Jadi macam mana langkah pertama tu kita nak fulfill keperluan tu? Okay, kita tengok kat sini. Kita nak jaga gastrus usus kita untuk kekal sihat. So kalau kita pilih produk Xionghu holistik, kita kena fulfill keperluan dia. Keperluan dia apa? Daripada rongga mulut ni, ini selalu kena bagi tahu. Dari rongga mulut ni sampailah ke dalam perut, dalam usus kecil dan usus besar. Sistem gastrus usus ni, keperluan dia yang fitrah tubuh badan kita yang kita kena fulfill. Cuma nak dapat kat mana, itu pilihan masing-masing. Tapi yang kita perlu lengkapkan dia supaya dia sihat, antaranya yang kebanyakan orang belum tahu, kalau kita tak sampaikan mereka tak tahu, ni prebiotik. Tak ramai pun orang tahu sistem gastrus usus perlu prebiotik. Okey, kita bagi tahu. Okay, nak sihat sistem ni, satu benda kena ada prebiotik, kena ada bakteria baik. Dan kita kena bagi tahu lagi prebiotik yang macam mana sihat, prebiotik yang macam mana bagus. So jadi kita kena ada maklumat lactoberry ni lah untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita. So itu yang pertama, prebiotik. Yang kedua, kita kena ada cukup enzim. Enzim tu paling simple kalau dalam mulut ni, saliva gland ni dalam dia ni boleh mengeluarkan amilase kan. Enzim kat dalam mulut kita ni yang boleh mencerna karbohidrat menjadi maltosa, maltase dan seterusnya sampai usus kecil jadi glukos yang boleh diabsorb melalui dinding usus kecil ni dan masuk dalam saudara kita. Jadi kita mesti cukup enzim. Kalau dalam perut ada enzim dia untuk cerna protein. Kalau di dendam kat ujung ni ada enzim dia untuk cerna orang kata kalau di dendam ni semua dia boleh buatlah karbohidrat, protein dengan lemak. Asid lemak. Tiga-tiga dia boleh buat. Di dendam ni antara perut kita dengan usus kecil. And then dalam usus kecil pun semua perkara boleh dicerna. Jadi, tapi kena cukup enzim dia. So kita dah ada pollen. Pollen kita ni memang enzim yang cukup untuk tubuh badan kita. Sebab dalam dia ada lebih 200 khasiat. Antaranya enzim, koenzim. Nanti siapa yang buat topik pollen ni, ceritalah enzim-enzim yang ada. Supaya ahli kita ni faham apa dia, kenapa pollen ni boleh menyumbang, orang kata membekalkan enzim kepada badan kita. Okay. So jadi nak dapat enzim, selain pada kita makan pollen, kita boleh makan buah. Contoh macam buah betik, buah nanas. Tapi nak cukup keperluan enzim tu, kita kena makan sejumlah yang betul. Sebab tu kena lebih mudah guna je pollen kita 4 paket sehari memang cukup lah. 6 paket sehari lagi cukup lah kan. Macam tu. So kalau kita pergi ambil buah pun, contohnya buah betik ke, buah nanas ke, untuk dapat enzim tu, kadang-kadang buah yang kita ambil tu pun mudaratkan badan kita. Jadi kalau kita ambil buah sekadar untuk kita makan, okey. Tapi kalau untuk betul-betul cukup dengan buah, kena rasa datang sekali mudaratnya. Sebab itulah pollen pilihan yang sangat baik untuk kita penuhi keperluan enzim dalam sistem ni. Okey, so yang ketiga apa? Serat. Kita dah ada fiber. So kalau nak dalam intake harian kita, kalau nak dapat serat ni, of course lah dari sayur-sayuran. So tapi kena cukup sejumlah yang betul, baru keperluan dia cukup. So kalau kita ambil fiber mudah, 3-4 paket atau 4 sehari dah cukup. Dan last sekali air. So step 1 mesti penuhi keperluan ini untuk jaga sistem gastrus usus kita. So nak bagus lagi, kita tambahlah soya. Kerana soya ni sumber protein sihat untuk rawat keradangan dalam dinding-dinding usus, dinding-dinding perut kita, untuk bantu virus-virus ni bertumbuh. Kerana keperluan sel untuk bertumbuh tu adalah protein, soya protein. So kalau kita combine semua ni dalam satu shake macam ni, buatlah sarapan pagi. Memang kita dapat satu sarapan yang sangat sihat. Lepas tu buat lagi sekali sebagai makan malam. Makan tengah hari je makan biasa. Makan sarapan pagi dengan malam makan ni. Jadi kos kita sebenarnya jauh lebih daripada orang yang makan nasi lah kan. Tapi kita nak satu keperluan yang sihat. So sarapan pagi paling kurang cuba you budget. Soya 1, fiber 1, granula 1, lactose 1 dengan ambil dah linzi 5 biji atau 3 biji sehari. Atau ikutlah bajet masing-masing. Shake sejumlah air yang macam ni, minum telanlah linzi yang 5-6 biji yang kita pilih. Jadi kita telah bagi satu keperluan sistem gastrus usus yang sangat lengkap. So step 1 pulihkan sistem tu. Okey. Step 2 rawat
organ nombor 1 ni dalam badan kita. Nak rawat organ ni, tu keperluan dia tu. Boleh pilih lah yang mana satu. So kalau kita ada bajet besar, pilihlah yang YKK ke, YK2 ke kan. Kalau bajet kecil, pilihlah kopi. So buatlah plan satu-satu macam WM Amirul Arif explain tadi. Untuk mendapat pendapatan agar kita boleh makan linzi-linzi yang pure ni. So jadi nak pulihkan organ kita yang macam ni, jadi macam ni. Memanglah kita perlu sejumlah yang besar lah linzi yang perlu dimakan. Tapi ia memberi harapan yang linzi yang hati yang macam ni pun boleh pulih jadi macam ni. Sebab sel kita dia mati dan berganti. So maksudnya linzi kita ni boleh buang yang tua, yang sakit, yang rosak, lepas tu tumbuh baru. Kita amalkan untuk satu tempoh, memang hati kita boleh comeback jadi hati yang sangat sihat dan boleh baiki seluruh tubuh badan kita. Sebab tu langkah pertama tadi kena jaga sistem kekebalan usus. Kalau sistem kekebalan usus tak sihat, lagi susahlah kita nak rawat hati. Sebab hati ni penapis nombor 1. Jadi step kedua, dah sistem kekebalan usus bagus, rawat hati pula. InsyaAllah kita boleh pulih dengan betul-betul. Okey, dah terlanjur ada masa Kak nak explain detail macam mana linzi ni boleh membantu hati kita jadi macam ni. Kita pergi slide yang besar sikit. Ini kandungan linzi. Okey, terpins. Ni CEO ni kita dapatlah terpins ni. Terpins ni satu benda yang rasa pahit. Sebab itulah linzi kita ni pahit. Apa dia boleh buat? Yang pertama ni melaraskan daya imuniti. Maksudnya semua penyakit yang berkaitan dengan sistem imuniti yang terlalu tinggi, autoimun, boleh dilaraskan sel imuniti dia tu jadi normal. Contoh dia sel T lah. So kalau kita dapat autoimun maknanya sel T kita dah bercelaru. So jadi kalau kita makan linzi ni dia boleh laraskan. Macam mana? Nak tahu kita belajar tentang imuniti, benda ni kita discuss dengan lebih lanjut. Atau kalau ada masa kita nak explain dekat sijil nanti. And then tryptophan ni boleh buang ni segala kolesterol, segala lemak dan dia boleh larutkan ni. Trombos ni yang ketul-ketul dalam salur darah ni, nampak tak? Yang ketul-ketul dalam salur darah ni. So jadi kalau hari tu Amir ada ajar macam mana nak pakai pointer. Kat mana Tapi awak nampak lah kan? Kak Ina nak tunjuk, awak tak nampak. Kak Ina tahu. Nampak tak arrow Kak Ina bergerak-gerak? Tak ada pun. Tak nampak kan? Dia kena pakai pointer. Yang tadi yang warna merah. Sekejap kita tengok ada tak kat sini, boleh ambil. So ini apa? Laser pointer. Pandai pun. Nampak? Nampak sih pula Kaina. Tak? Nampak tak ni? Yang warna merah ni. Okay. So yang ni adalah kita punya trombos. Nampak. Trombos kan. Ni yang putih-putih ni adalah lemak dan kolesterol. Jadi tryptophan kita ni boleh buang segala kolesterol, boleh pecahkan trombos ni, and then dia boleh kenyangkan pembuluh darah ni. Jadi kalau kita jadi ini tentang salur darah. So kalau kita cerita pasal liver tadi, dalam liver tadi pun ada salur darah macam ni, dalam jantung pun ada salur darah macam ni, dalam buah pinggang pun ada salur darah macam ni. Semua organ-organ kita dalam dia ada salur darah ni. Jadi kalau kita boleh bersihkan ni semua, dekat tepi-tepi salur darah ni adalah tisu lah. So kalau salur darah kita ni dibersihkan, semua yang baik tu akan masuk dalam tisu, dalam muscle kita. Dan satu persatu kita punya sel-sel tu mendapat nutrisi yang cukup, yang tak elok kita boleh keluarkan dalam salur darah ni dan terus keluar melalui sistem pembuangan kita. So jadi tryptophan ni boleh buang semua benda ni. You bayangkan kalau kita hari-hari makan linzi 10 biji ke, atau minum kopi 5-6 paket ke sehari kan. Jadi benda ni dibersihkan satu persatu daripada sebesar salur darah di jantung sampai yang sekecil-kecilnya di hujung jari, di hujung mata. So jadi semua benda ni dah bersih. So akhirnya kita boleh menambahkan sifat pengeluaran darah. Dan ni tryptophan juga boleh memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Semua benda ni keluar, darah kita jadi kenyal. Satu tubuh. And then tryptophan juga ni boleh mempergiatkan fungsi nyah toksik hati dengan limpa. Sebab tu tadi hati yang hitam tadi boleh pulih sepenuhnya. Kerana tryptophan ni boleh bersihkan hati tu. Bila hati kita dah bersih, kita tak akan alah lagi. Sebab tu kalau kita amalkan kopi CO pun tak apa. Cuma
proses pengeluaran toksik ni, proses baik pulih ni, proses kekenyalan salur darah ni lebih perlahan lah dibandingkan dengan orang makan linzi 10 biji sehari, orang makan YK2 10 biji sehari, makan YKK 5-6 paket sehari kan. Of course lah proses baik pulih dia tu lebih cepat. So jadi tak apa, mula dengan kopi CEO. Kopi pun boleh buat kerja. Cuma dia perlahan. Tapi upgrade day by day. Daripada kopi jadi Nutri tablet, daripada jahe, dari YK dan seterusnya. Bolehlah makan YKS yang baru kita dengar tadi kan. Kita dengar dalam yang baru launch dalam minggu ni. Itu pun sangat bagus untuk membersihkan salur darah kita. Okey, yang terakhir tadi imun sistem terlalu kuat dia redakan. Itu autoimun. Kalau polisakkarid ni imun sistem tak kuat pula. Contoh macam COVID kena yang ni lah, kena kuatkan imun sistem ni. Barulah dia boleh lawan. So kita ada polisakkarid untuk kuatkan imun sistem kita. Untuk imun sistem kita aktif supaya dia boleh kesan mana-mana jangkitan virus kuman yang masuk dalam badan kita dan dia boleh musnahkan, hapuskan all the sel-sel yang rosak dan apa-apa yang tak kena dalam badan kita. And then dia mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Sebab tu tadi tritipin buang, you bayangkan bantu tumbuh balik. Sebab tu akhirnya organ hati tu boleh sembuh. Bukan organ hati je, semua organ lah, organ pinggang ke, organ pankreas ke. Jadi endingnya kita boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Okey, nukleusidalinzi pula boleh mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Okey, so ini yang kalau polisakkarid, kalau tritipin tadi dia darah kita banyak trombos, pekat. So dia cairkan. Kalau nukleusidalinzi pula pelekatan papan darah kita kurang. Jadi darah kita cair. So dia boleh pekatkan. Jadi tak kisahlah kita yang mana satu. Yang terlalu pekat ataupun yang terlalu cair. Jadi kita guna linzi atau kopi ni dia boleh orang kata laraskan yang sesuai dengan tubuh badan. Okey, protein enzim 8 pun sama, membantu melaraskan atau normal. Itu linzi kita. So kalau kita nak yang step kedua tadi Kak Ina kata untuk liver kan, step kedua tadi yang macam mana liver ni kena daripada ni kena pulihkan jadi macam ni. So linzi kita ni bolehlah sebab dia bersihkan ni, dia minyak toksik hati. Yang ni dia bantu tumbuh balik sel-sel hati. Sebab itulah kita memberi harapan yang tinggi kepada semua pengguna kita yang hati yang macam ni pun boleh pulih macam ni. Cuma perlu dosis yang cukup dan waktu yang cukup untuk baik pulih sistem tubuh badan kita. Okey, so ini kalau nak detail lagi. Nak nampak detail lagi macam mana ia berlaku. Okey, kita bayangkan sel kita ni ada sel lemah, sel sihat ni, S ni sihat, L ni lemah. MT ni mati, MU tu dah mutasi jadi benda lain, jadi alien dalam badan kita. Jadi MU ni kena buang, MT ni kena buang. Yang lemah ni kita boleh perkukuhkan. Kalau kita tengok kat sini, so kita kena guna linzi lah ataupun yang ni. Whatever semua linzi yang ada kita boleh guna. Cuma kalau kita guna jahe dengan guna YK atau kita guna kopi, proses pembersihan itu yang membezakannya. Ibarat macam kita guna penyapu lidi, kita guna penyapu roman, kita guna vacuum. Okay, kat sini kita tengok celah-celah ni, toksik disingkirkan, dikeluarkan. Yang mati ni dikeluarkan. Yang mutasi ini dihapuskan dan disingkirkan. Yang lemah itu dipulihkan. Yang sihat tu diperkukuhkan. Jadi semua sel dalam badan kita, bila kita makan linzi-linzi, membuat pulih dengan cara yang macam ni. Jadi sebab itulah akhirnya, semua organ kita boleh dibaik pulih. So linzi ni makanan kesihatan, makanan berfungsi. Dia bukan ubat, dia bukan suplemen. So dia membaik pulih ni, 4 perkara ni berlaku. Jadi ia sesuai dimakan daripada baby umur 1 hari sampailah warga emas yang orang kata dah terlantar lama. So jadi secara amnya menyingkirkan toksik di tahap sel. Bersihkan sel-sel, keluarkan toksik dan sel-sel mati, baik pulih sel-sel lemah, kukuhkan keadaan badan secara menyeluruh. Itu linzi kita. So maksudnya tahap pertama tadi, peringkat pertama kita pastikan gestur usus kita tip-top. Jadi dengan memberi pollen, fiber, iaitu berry, teh, soya. And then step kedua,
kita makan linzi untuk rawat hati kita. Akhirnya kita boleh sihat sepenuhnya tubuh badan kita dari segi sainnya. Okey, ini pengesahan pensijilan. Kalau kita tengok yang melaraskan daya imuniti tadi yang menyelaraskan fungsi sel T ni. So ini Kak Ina pernah bincang dalam satu meeting yang 1 jam jugalah Kak Ina ambil masa untuk explain benda ni dengan gambar raja dan sebagainya. Okay, so ini pensijilan yang kita dapat. Kalau kita tengok, kalau you explain kat kawan-kawan, baca ni 5 perkara ni. Dia kat sini pun dia kata dapat, dia tak kata boleh. Ada kata perkataan yang digunakan itu pun ada maksud yang sangat mendalam. Dapat ni maksudnya bolehlah, tentu company guna perkataan dapat. Guna perkataan dapat tu memang ia dapat berlaku lah. Yang pertama ni, sekarang ni suka guna yang 4 dengan 5 dulu ni sebab normally dalam badan kita ni memang dah ada pun kata sel-sel fagosit, sel-sel pembuluh semula jadi ni, cuma mungkin tak aktif, lali, tidur. So bila kita minum kopi atau kita makan ini, dia boleh mempergiatkan keaktifan fagosit, dia boleh mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. Maksudnya kalau tengah tidur dikejut-kejutkan. Sebab tu kalau kawan kita minum kopi, tiba-tiba demam. Cakap nombor 4 dan nombor 5 ni sedang berlaku. Sebab sel imuniti dia yang tak buat kerja tadi, yang tengah relax tidur tadi ni, dikejutkan. Bila dikejutkan, dia round satu tubuh badan kita, so jumpalah segala penyakit yang duduk dalam badan kita. Maka kenalah berperang kan. Sebab itulah jadi demam. Sebab tu kalau kawan minum kopi kata demam, bagus, tahniah, tandanya sel-sel imuniti kita telah diaktifkan. Okey, yang ketiga ni dapat menyelaraskan fungsi sel T ni bermaksud kalau cara sel imuniti kita ni bekerja, kalau dua ni tak dapat mengenal pasti penceroboh yang masuk, dia kena bagi tahu dekat sel T ni. Dia kena hantar maklumat kat sel T ni. Ini penceroboh yang masuk dalam sistem badan kita. So sel T ni dah dapat maklumat tu, dia kena membentuk 2 kumpulan. Satu kumpulan dia kena kaji apa benda yang masuk. Bila dah tahu tu, dia kena hasilkan antibody. Dia kena mengarahkan sel B untuk mempergiatkan penghasilan antibody. Dia bagi maklumat dekat sel B, buat peluru. So dah dapat peluru, dia bagi balik dekat sel T ni. Tim yang tengah standby tadi kan belah 2 tadi. Tim yang satu kaji, tim yang satu standby. So bila dah tahu, badan kita akan buat peluru. Bagi dekat tim yang standby tadi untuk pergi menghapuskan penceroboh-penceroboh yang datang dalam badan kita. Okey, so jadi proses tu mesti memerlukan sistem saraf yang bagus supaya tidak berlaku kecelaruan imuniti. Kalau tidak, sel T ni sangat agresif, dia menyerang semua orang, salah tempat. Jadilah autoimun. Sebab itulah kita kena menyelaraskan fungsi sel T ni betul-betul. Barulah sistem kata autoimun tadi boleh diselesaikan. Dengan ayat nombor 3 ni, dapat menyelaraskan fungsi sel T inilah yang memberi orang kata keberanian lah dekat kita nak menyatakan yang linzi kita ni boleh urus autoimun dengan jayanya. Sebab ini persijilan yang kita dapat. Okey. So jadi linzi juga, ni persijilan kita dapat ni dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel imuniti. Jadi sebab itulah dalam keadaan sekarang ni kita perlu makan linzi kalau boleh. Kalau boleh jangan jadi alasan lah tak ada duit tu. Buat bisnes Syongho ni. Buat plan kopi satu-satu tu betul-betul. Untuk kita dapat beli linzi ni. Kerana kehidupan kita di hari akan datang ni makin lama makin mencabar dengan kehadiran virus-virus entah apa-apa sekeliling kita ni. Yang mana kita pun tak tahu ya ke tak ya, kuat ke tak kuat, siapa kuat kita pun tak tahu. So jadi kita perkasakan imun sistem kita. Pastikan 5 perkara ini cukup dalam badan kita ni. Dapat tambah sel imuniti yang sangat cukup untuk sentiasa mengawal tubuh badan kita. Kalau dapat saja jangkitan, badan kita boleh berperang dengan bagusnya untuk menghapuskan penceroboh tersebut. Jadi bila linzi kita dapat pensijilan untuk imun sistem, ini adalah satu benda yang kita perlu war-warkan dengan hebatnya kepada semua orang agar semua orang makan linzi kita. Bukan sebab kita nak menjual, no. Sebab kita nak bagi tahu penyelesaian, solusi kepada yang sekarang ni orang tak tahu. Dengan setengah orang tu kata, okey, ambil vaksin dah ada pertahanan. Belum tentu lagi. Sebab vaksin tu maybe pattern dia COVID, tapi sekarang Omicron. Tak kena dah antibody yang diberi kepada badan kita. Tapi kalau sel T ini sendiri yang mengkaji, yang masuk
Omicron. Dia pun kaji-kaji, oh ini pattern Omicron. So dia bagi tahu dapat, orang kata kat sini ni dapat mengesahkan lagi yang Lindsay kita boleh pulihkan liver yang rosak tu. Dari segi sainnya lah, selebihnya kita kena yakin. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Tapi kita kena ikhtiar, barulah ada keizinan tu dari Allah SWT. Kalau kita duduk saja, oh kalau Allah izin maka sembuh, tak buat apa-apa, tak boleh juga. Sebab tu yang ni kita pilih yang memang boleh untuk, orang kata, bila boleh menurunkan serum GOT-GPT, boleh menambahkan kandungan protein dalam liver tu, maksudnya memang pasti yang liver kita dah pulih. Ya? Okey. So ini yang nak kuatkan lagi yang Lindsay kita ni bukan baru-baru, dah ribuan tahun dulu. Ini sejarah Sennong herbal klasik ni dah cerita dah. Kalau kita tengok kat sini dia kata this classification was divided into 3 main groups, superior, average and fair. Herbal with no non-toxic effect to human were rated superior. Ganoderma was rated among the superior. Jadi kita maksudnya dia Ganoderma ni dah di-ratekan, dikelaskan yang berada dalam kategori superior. Jadi yang kita makan ni sangat hebat. Maknanya jauh lebih hebat daripada ubat hospital lagi sebab dia dah 2000 tahun. Kalau ubat hospital tak sampai 1000 tahun lagi pun. Maksudnya kajian ni dah lebih dulu. Okey, dan jadi kajian yang kita buat oleh saintis kita mengatakan memang Lindsay YK Ganoderma mendapat pensijilan boleh membaik pulih hati yang macam ni jadi sihat. Jadi dua perkara ni tak payah takutlah, kita teruskan bercerita. Inilah Lindsay yang mendapat pensijilan tu. Apatah lagi YKK dengan YKS. So ini YK2. YK2 dengan YK Ganoderma dari spesies YK01. YKK dengan YKS dari spesies YK02. Perbezaan dia adalah, ini kita discuss dekat produk nantilah bila-bila ada masa kita discuss. Ini YKS. Kayaknya order belum sampai, jadi belum boleh cuba. Okay, so kalau dapat makan, yang ni dah 2000 lebih, yang ni 800 lebih. Dapat makan yang ni pun besar dah ramatnya kan. Sehari 2 tablet pun jadilah. Inilah YKS. Kita punya baru launch minggu ni Okey, so jadi pensijilan ni tadi Ahmed dah tunjuk. So Lindsay kita ni memang kalaulah kata kita tak mampu nak makan yang lain pun kita amalkan kopi CEO. Sebab kopi CEO ada Lindsay yang ni. Bermaksud dia bolehlah untuk imun sistem dan juga boleh baik pulih liver kita. Dan bila liver bagus, salur darah pun bagus. So secara tak langsung kesihatan kita pun boleh dipulihkan. So bila liver bagus, salur darah bagus. Salur darah bagus, imun sistem bagus. Okey, jadi orang kata kita dah ada benda yang memang boleh bantu badan kita kekal sihat. Cuma kita mampu atau tak mampu. Jadi bila tak mampu, jangan kita jadi alasan. Sebab kita ada cara dia, iaitu plan 1-1 tadi kan, untuk membantu kita mampu makan. So kita cuma kena ada ilmu dan faham benda ni betul-betul. Okay, kesimpulan dia, langkah pertama, ini kena buat untuk kita kekal sihat. Kekal sihat secara fitrah, kembalikan fitrah tubuh badan kita. Iaitu dapat 3 perkara ini hari-hari dengan bagusnya. Kalau kita mula ada masalah buang air besar, buang air kecil, tak boleh buang angin dengan betul, maksudnya sistem ni ada masalah. Bila sistem ni ada masalah, cepat-cepatlah selesaikan. Berikan keperluan fitrah dia tu. Keperluan semula jadi dia untuk dia sihat. Iaitu cukupkan bakteria baik, cukupkan serat, cukupkan enzim, cukupkan air dan tambah lagi 1 protein. Asyiklah dia hari-hari untuk cukupkan sistem tu. Okay. Itu yang pertama. Perjelaskan benda ni dekat kawan-kawan kita. Kenapa kita kena makan set perut ni. Sebab selagi mana yang ni tak bagus, so sistem ni, liver kita pun macam mana nak pulih kan. Sebab kalau kita tengok kat sini kan, ini tengok salur darah kita banyak pergi dekat liver. Bayangkanlah kalau banyak benda yang duk menampai dalam ni lama-lama, macam mana liver nak pulih? So sebab tu kita kena settle down ni dulu. Cukupkan keperluan ni dulu. Lepas tu makan Lindsay pergi cuci organ ni. Barulah organ ni pulih. Bila organ ni pulih, barulah satu badan kita boleh pulih. Okay, so jadi ini yang keperluan. Kesimpulan dia, keperluan ini memang kalau boleh semua orang kena. Kalau 4 perkara ni tak mampu, lactoberi.
Tapi kita bagi tak cukuplah keperluan asas dia sebab kita tak ada fiber, kita tak ada serat. Jadi kita tak ada serat, kita tak ada enzim, jadi proses nak pulih tu lambatlah kalau kita ambil lactobacillus saja. Sebab tu kalau boleh kita kena ambil semua ni. Cukupkan keperluan tu. Barulah liver kita boleh pulih. Nak pulihkan liver, perlu beli yang ni lah. Ini tak ada pilihan, beli yang ni. Mesti ada penyelesaian dia. So ini untuk rawat liver kita. Jadi secara tak langsung kita tengok kita dah guna semua produk Xionghu. Betul tak? Range Lizzy ambil yang mana mampu. YK ke, Jiahe ke, range set perut. Last sekali tinggal WeCare daily product. So itu pun sebenarnya luaran nak kurangkan toksik masuk kena guna. Sebab kulit ni adalah organ kemasukan toksik paling besar dalam badan kita. So ini untuk gesek usus, ini untuk liver dan WeCare untuk kulit. Lengkap kehidupan kita. Mari kita tengok ringkasan dia, keperluan asas tubuh badan kita. Ini keperluan diet yang sihat. Nak kekal sihat kan? Nak tahu cara kan? Kena terimalah fakta ni. Keperluan diet yang sihat kita mesti cukup makronutrien. Yang makro ni yang besar-besar ni. Jadi karbohidrat dengan lemak kita boleh katalah ada dalam kopi kita. Sebab ada santan, ada gula kan. So kalau protein, keperluan protein kita boleh ambil soya dengan white king. Ada semua keperluan. Tak payah berbelanja di kedai lain. Kedai kita Xionghu ni pun dah ada semua. Malah ia sangat sihat. Okay. Mikro pula kalau kita tengok ni. Vitamin, mineral, enzim, coenzim, phytochemical. Ini semua ada dalam polen. Makan je polen kita. Probiotik ada dalam lekto. Fiber, ada fiber. Kan lengkap. So Xionghu dah menyediakan keperluan yang sangat hebat untuk kita. Jadi nak kekal sihat mesti faham keperluan tubuh badan kita. Bagi keperluan yang lengkap kepada tubuh badan kita. Jangan nak guna je. Tapi tak nak bagi tu, pilih yang sedap je. Tak nak belanja lebih untuk kesihatan kita, berkira-kira. Tapi nak kena guna dia untuk cari duit kan, pergi bekerja dan sebagainya. Jadi bagi keperluan ni. Keperluan yang sepatutnya untuk kita kekal sihat. Okey, itu jadi ini macam nutrisi yang kita perlulah, nutrien dalam bentuk makro, dalam bentuk mikro. Tapi kalaulah kata nak pastikan sistem kita lebih bagus, kena pulihkan salur darah menggunakan semua benda ni. So jadi lengkaplah keperluan kita untuk kekal sihat. Okey, faham so far? Ada yang nak tanya sebelum kita teruskan? Adik-adik kita dalam ni? Atau semua dah faham dengan jelasnya, cik? Okey, so next adalah selain pada ni, inilah ada lagi YKK, ada YKS, YK2, YK Genoderma, Jiahe, Nutri, Vitae dan target Lizzy iaitu YKB, YKI dengan itu lagi tadi. So itu semua keperluan untuk salur darah kita. Jadi bila salur darah kita bagus, sel kita bagus dengan bagi nutrisi yang cukup, insya-Allah kita boleh kekal sihat. Kita boleh sihat tanpa ubat sehingga akhir hayat kita. Okey, jadi kesimpulan dia, sakit sebab banyak toksik dan kurang nutrisi. Cukupkan nutrisi anda dengan menggunakan seluruh produk Xionghu betul-betul. So buang toksik ni dengan menggunakan Lizzy yang paling power. Barulah toksik pun kurang dalam badan kita. Jadi nak sihat, cukupkan nutrisi. Dan toksik itu kita buang sebanyak yang boleh. Kalau boleh belajarlah kurang-kurangkan kemasukan toksik tu. Pilihlah yang makanan-makanan yang sihat dan baik. InsyaAllah kita boleh sihat sepenuhnya. Seperti gambar yang digambarkan ini. Semua muscle-muscle dia bagus sekali kan. Jadi dapatkan muscle yang sihat. Okey? So jadi bermula dengan kopi CEO seperti mana yang disampaikan oleh WM Amirul Arif tadi untuk jana pendapatan anda. Segat dengan bermula kopi CEO dah ada Lizzy dalam ni. Okey, so jadi tambahkan pendapatan anda dengan melakukannya yang maknanya minum kongsi taja. So barulah anda boleh menggunakan semua produk Xionghu ini dengan senang hati, dengan percumanya kan. Jadi buat benda ni untuk dapat guna semua produk ni dengan percuma. Malah boleh dapat extra income untuk kegunaan lain seperti
Boleh beli rumah, boleh beli kereta kan. Macam-macam lah kita boleh buat. Boleh bersedekah, boleh buat saham akhirat dengan macam-macam hal. Jadi mula dengan kopi CEO. So kita boleh makan semua yang dibincangkan di sini. Cuba kita tengok graf yang selalu Kak Ina guna ni. Dengan plan kopi CEO ni. Tengok, kita mula kat tengah, berkembang. Gelombang ni makin lama, makin besar dan tak boleh stop pun kalau dia dah besar. Dia terus membesar. Sebab itulah graf ni dia dari kosong, masa kosong ni sabarlah, terus buat. Dan dia terus naik. Dia tak akan turun selagi mana gelombang ini terus bergerak. Kalau gelombang ini bergerak macam tsunami, ini dia naiklah cepat. Kalau gelombang ini bergerak sangat perlahan, macam tak nampak pun dia bergerak, so dia lambatlah sikit naik. Asalkan jangan turun, pasti kita akan berada di puncak. Berapa nak? Targetlah masing-masing. Kalau kita target kena buat macam Yuli tadi. Ada nilai, kena nampak. Nak rumah, nak kereta. Jangan kata nak berjaya mendapat wang, masa dan kesihatan serentak. Itu tak jelas. Memang kita tahu Syong Hu boleh memberi 3 perkara ni, tapi kita wang tu jelas kan? Nak rumah. Kalau boleh bagi masa macam Yuli tadi. Kan kita target tapi tak jadi tu nak buat macam mana. Tapi kalau kita bagi masa tu, nak capai untuk qualified PV trip. Kalau lah tahun ini bulan Mei, tahun 2022 bulan April. Betul lah tu. Maksudnya you ada peningkatan. Jangan tahun 2021 bulan Mei, tahun 2022 jadi bulan Ogos. So bila kita tak ada target, dia boleh jadi mundur. So kita kena target tu kena ada nilai. Apa saja you letak dengan nilai. Barulah mudah dicapai. Jadi Kak Ina rasa itu saja perkongsian Kak Ina hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi satu penjelasan yang sangat jelas macam mana kita nak kekal sihat dengan produk Syong Hu ni. Boleh bagi harapan tak untuk kita sihat? Pada Kak Ina sangat yakin dengan persijilan yang kita dapat tu, dengan kajian yang company kita sahkan yang dia boleh baik pulih organ dan salur darah, dah cukup baik nak bagi tahu yang ia boleh jadi. Cuma perlu bagi masa dan dosis yang cukup. Kalau penyakit kita dah kronik. Kalau belum kronik, tak payah makan hebat-hebat pun tak apa. Kalau kopi boleh buat lagi dapat penyakit yang lagi teruk. Tapi kalau kita dah serius, kenalah guna juga produk Syong Hu di kursi yang betul. Contohnya lah Kak Ina bagi, kalau kita autoimmune, kena plan lah makan overhaul tu 120 hari. Kena dapat sekali makan, barulah kita boleh bagi orang kata jaminan yang susah. Karina tak ada line ke? Macam tak dengar apa-apa pun. Tapi pada Kak Ina yang lain lagi susah. Tak dengar lah. Atau Kak Ina tak ada speaker? Ada. Hilang timbul dengar? dalam. Ada. Ada Ustaz ada. So jadi dalam buat Syong Hu ni memang pada Kak Ina cakap payah, susah, tapi yang lain lagi susah, percayalah. Yang lain lagi susah. Malah susah yang lain sampai ke bila-bila pun tak berkembang macam mana pun. So dalam kita buat Syong Hu ni, walaupun dia susah, pelan-pelan kita buat, ahli kita tambah je. Dan jadi kita tambah je ahli. Tambah ahli, dia akan berkembang dan dia akan jadi. Walaupun 5 tahun, 10 tahun lagi. Dan hasilnya sangat berbaloi. Tak ada gambar dah kan. Okey, disebabkan line pun dah tak bagus, serahlah balik ke sekian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat apa dikongsikan malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC, silakan. Okey. Kalau nak diikutkan kan barang-barang dekat Syong Hu ni semua nak makan. Tapi cuma wangnya je yang tidak memberi keizinan. Jadi kita sama-samalah kena buat bisnes. Kalau nak makan secara berterusan,
Jadi kena ada sasaran macam Yudi cakap. Betul tak? Sebab sebab kita dah cukup lengkap dah dekat Shopee ni, semua ada. Probiotik, fiber, dah tak perlu dah cari kat luar. Sebab yang kat luar tu kita tak tahu keselamatan dia tu macam mana. Sebab kita punya produk ni semua dah, orang kata macam ni, dah kalau misalkan kita beli kat luar pun, kita dah dapat dah cukup nutrisi dalam badan kita sebenarnya. Cuma itulah, kena buat bisnes dah. Sebab tu kita nak kena share dengan rakan-rakan kita yang kat luar sana. So kita dah cukup masa, dah pukul 11 dah ya. Kalau ada apa-apa lagi nak berkongsi kot, mana-mana yang ada rakan-rakan kita nak berkongsi ataupun nak bertanya. Silakan. Silakan. Masih lagi apply, masih lagi ada 5 minit atau 3 minit. 5 minit kita bagi. Boleh lah. Tak ada. Semua dah faham. Kejap Lin. Kejap. Nak cakap sikit. Alright. Kita sangat bersyukurlah sebab di Syahun ni kita ada hope. Setiap masalah kesihatan yang kita hadapi, kita ada hope dan sebenarnya kita kena usaha sahajalah. So sebab tu jangan tunggu dah sakit kan. Jangan tunggu dah sakit, makan sekarang untuk dapatkan keyakinan. Dan sekiranya kita diuji, hope tu lah yang sangat penting. Sebab kalau kita diuji tapi kita tak ada jalan keluar, mana dah tak nampak orang. Dia gitu. Tak nampak tiba-tiba. Okay, hope tu yang sangat penting kan. Sebab kalau kita tak ada harapan, punahlah harapan. Macam tu lah kan. Okay, itu je perkongsiannya. Sebenarnya kan macam kita saling membantu antara rakan-rakan kita sebenarnya. Tapi kena kita tu macam tadi dah saya cakap kan, kita ni sebagai testimoni. Kalau kita contohnya tak pasti, apa dia Ina? Sebenarnya kalau hope tu maksudnya kalau lah kata paling simple yang kita boleh nampak lah. Kalau orang diagnosis, kalau pergi dekat alopati, dia akan kata takkan baik. Kena dari semua hidup. Betul. Kalau orang darah tinggi, kita kata kena makan ubat selama ni. Kalau orang kecil manis, kena potong kaki. Tapi kita boleh bagi hope yang boleh berhenti dialisis, boleh baik kaki dia. Sebabnya kita betul tu Kak Ina. Okey. Orang kata dengan pengkajian dengan bukti yang ada tu, kita boleh bagi harapan. Cuma nak kena makan dengan dosis yang cukup. Okey, bolehlah kita bersurai Lin. Dah cukup 11. Okey. Sebelum kita bersurai, kita sudahi dengan surah Wal-As, dan saya harap perkongsian kita pada malam ini kita akan dapat sebagai ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat. Seterusnya kita akan buat sasaran yang ke 2022 untuk ke depan. Jadi kita sudahi dengan surah Wal-As dan kita tutup perbincangan kita malam ni. Kita jumpa lagi next week ya Kak Ina. Setiap kita punya Zoom meeting ni setiap 1 bulan, setiap hari Sabtu. Cik Lin buat pengalaman 2021, perancangan 2022. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, so kita sudahi dengan surah Wal-As lah. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. InsyaAllah. Sebab sekolah bulan 3 Kak Ina. Sebab tu saya ingat macam bulan 3 tu tahun akan datang. Okey, kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Saya kena balik. Sekarang. Saya kat Taska. Sebab tu tadi macam Kaina video Anita saya tak dengar. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye. Okay. Salam.